Dan kali ini kita akan kongsikan mengenai tajuk Epistemology of Knowledge ataupun dalam bahasa Melayu, fitrah ilmu. Kita tengok balik kerangka bagaimana manusia melihat ilmu itu sendiri. Rata-rata masyarakat, majoriti ataupun kebanyakan memandang knowledge itu sama dengan truth, vice versa lah. Ataupun dalam bahasa Melayunya, ilmu sama dengan kebenaran dan kebenaran itu sama dengan ilmu. Di dalam pandangan ini kita boleh gelar sebagai Cartesian. Kenapa pandangan ini kita panggil sebagai Cartesian? Sebabkan ianya dipelopor oleh seorang yang bernama René Descartes. Dia yang propose knowledge equal to truth. René Descartes ni lahir sekitar tahun 1596 pada Perancis, seorang filosofer, mathematician dan juga seorang saintis. Kalau kita tengok balik knowledge structure-nya, kebenaran itu adalah ilmu. Jadi struktur ilmunya adalah ilmu-ilmu yang lama dahulu, binaan-binaan ilmu, kemudian akan disambung dengan ilmu yang baru, kemudian baru lagi sehingga ke hari ini. Dengan pandangan bahawa ilmu itu adalah kebenaran, maka masalahnya adalah benda yang sudah dikategorikan sebagai ilmu terdahulu tidak boleh dipersoal, cannot be questioned. Ianya tak boleh dikritik, tak boleh dipersoalkan, kerana bila kita persoalkan sesuatu ilmu itu, kita bagaikan membuang blok-blok ilmu yang tersedia ada, maka runtuhlah struktur ilmu itu sendiri. Okey, bagaimana knowledge is equal to truth adalah disebabkan dia mengasingkan objek dengan subjek tanpa mempunyai apa-apa yang di tengah, iaitu dikira sebagai social vacuum. Sebabkan itu dia asingkan kedua-duanya ini. Orang yang berilmu dengan ilmu itu sendiri diasingkan. Kita bagi contohlah seorang anak murid yang dia dapat satu hadis dan hadis tu palsu. Sekian lama bila dia berjumpa dengan orang lain cakap sebenarnya hadis tu palsu. Di saat ini dia tak boleh nak terima disebabkan dia percaya yang ilmu itu adalah kebenaran dan sifatnya itu tak berubah. Secara realitinya, walaupun ilmu itu disampaikan oleh seorang tok guru, ianya tak sama kefahaman itu sampai kepada 10 orang anak murid. Jadi anak murid pertama mungkin dia faham dengan cara lain, yang kedua dengan cara yang lain, yang ketiga dia tak dapat kefahaman. Jadi sebenarnya dia taklah ditelan secara bulat-bulat ataupun disampaikan ilmu tu secara bulat-bulat kepada anak murid. Dekat situ pencemaran sosial. Selepas pada zaman Descartes, datang Friedrich Nietzsche pada tahun 1844 mempersoalkan konsep dualism, subjek-objek. Dia kata ada sesuatu yang tak kena dengan pendapat Cartesian, iaitu knowledge equal to truth ni, tapi dia tak tahu bagaimanakah untuk menyelesaikannya. Sekitar tahun 1889 kemudian ada seorang lelaki bernama Martin Heidegger, seorang German philosopher. Heidegger mempelopor bahawa truth itu tak sama dengan knowledge, disebab truth ada cirinya sendiri dan juga knowledge ada cirinya yang lain. Maka kita kalau nak bezakan di antara kebenaran dan juga ilmu, kita kena tahu ciri-cirinya. Secara mudahnya, dia ada 3 ciri dalam truth. Dalam truth, ciri yang pertama adalah divine intervention, iaitu campur tangan Tuhan. Ini bermaksud sesuatu yang Tuhan ilhamkan kepada Nabi. Contohnya, ayat-ayat di dalam kitab suci yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi, itu adalah satu yang campur tangan Tuhan. Kedua, ciri truth adalah last forever. Dia tak ada tarikh luput, tak expired, dia tak ditelan zaman. Walaupun dah sampai ratusan tahun, ribuan tahun, benda tu kekal. Sebagai contoh, ayat Al-Quran yang diturunkan pada zaman Nabi, daripada Iqra, Nabi dekat Gua Hira dapat ayat pertama, dan ayat itulah juga kita bawa sampai ke tahun 2020 ni pun kita baca ayat yang sama. Maka dia tak berubah, sama kekal. Yang ketiga untuk truth adalah not contaminated by society. Ianya tak dipengaruhi oleh sosial. Itu ciri-ciri truth. Tapi untuk kita nak fahamkan poin yang ketiga ni lebih, kita kena tengok ciri-ciri knowledge pula. Ciri knowledge pula kalau kita nak faham, yang pertamanya, kalau tadi truth melibatkan campur tangan Tuhan. Untuk knowledge ni dia tiada campur tangan Tuhan. Jadi ianya adalah sesuatu binaan sosial lah. Jadi sebagai contoh kita boleh ambil adalah seperti mana cara buat pizza. Cara buat pizza itu adalah binaan sosial. Dia meliputi di tempat itu, di kawasan itu, di waktu itu. Ianya adalah sesuatu yang sosial ataupun masyarakat boleh belajar dengan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kedua, knowledge dia expire. Dia ada tarikh luput, ada kemungkinan untuk basi, ada jangka hayat.
Walaupun setiap ilmu tu berbeza jangka hayat, tapi semua ada jangka hayat masing-masing. Sebagai contoh yang mudah, kita ambil lah ilmu mengenai dengan dunia. Sekitar ribuan tahun dulu, sebelum saintis membuat penemuan, mereka menjangkakan bahawa dunia ini berbentuk flat. Maka ilmu itu diguna pakai dan dianggap kepercayaan masyarakat pada zaman dahulu, sehinggalah penemuan dibuat bahawasanya yang bumi itu bulat, sfera lah lebih tepat. Jadi di saat itu ilmu mengatakan dunia itu flat sudah basi, dan diguna pakai pula bumi adalah sfera. Dan suatu ketika dahulu manusia percaya yang bumi ini dialah center pada universe. Maksudnya matahari yang mengelilingi bumi. Tapi bila kita tengok balik alam itu di sistem semesta kita berpaksikan matahari. Seterusnya, ilmu ini adalah contaminated by society. Ianya tercemar oleh sosial. Penjelasan bab ini kita kena faham sosial sesuatu tempat itu mempengaruhi ilmu. Mungkin ada orang tanya, sebenarnya sosial tak mainkan peranan di dalam mempelajari ilmu ataupun mempelajari sesuatu yang baru. Namun cuba kita tengokkan. Katakanlah kita ada dua orang, Ali dengan Abu. Ali keluar pergi belajar bahasa Inggeris di United Kingdom, dan Abu kekal di Malaysia belajar bahasa Inggeris dekat Malaysia. Habiskan masa 3 tahun untuk ambil segulung ijazah, dan kedua-duanya kembali berjumpa. Agak-agak di saat itu, English siapakah yang lebih bagus? Sudah semestinya Ali, sebab dia keluar negara. Ianya disebabkan dia mendapatkan pendedahan secara sosial lah. Society dekat situ mempengaruhi keilmuan, sama ada melalui percakapan harian, percakapan di dalam kelas, pronunciation yang tepat, atau kawan. Jadi ianya mempengaruhi. Kita recap truth dengan knowledge punya ciri inilah. Truth, dia divine intervention, ada campur tangan Tuhan. Knowledge, tak ada campur tangan Tuhan, ianya adalah satu binaan sosial. Truth, dia last forever, kekal abadi. Knowledge, dia expire, dia ada tarikh luput, dia akan tamat tempoh, ada tamat tempoh. Truth, dia does not contaminated by society, dia tak ada campur tangan sosial. Dan knowledge pula, dia ada campur tangan sosial, dia contaminated by society. Bila kita dah boleh mengasingkan antara truth dengan knowledge ini, kita boleh faham bahawa Heidegger punya konsep ini, dia tidak mengasingkan di antara objek dengan subjek. Ianya adalah sesuatu di dalam lingkungan sosial, dipanggil sebagai dasin. Jadi kita bergerak pada contoh seterusnya. Cuba lihat pada surah An-Nisa ayat 43. Kita ambil di bahagian lamastumun nisa. Kalau kita terjemahkan secara mafhum, ianya bermaksud menyentuh wanita, menyentuh perempuan. Di dalam sudut fiqah, kita cuba ambil fiqah dulu sebab kebanyakan daripada kita berorientasikan fiqah. Daripada ayat ini, kita tengok ada beberapa pendapat yang boleh dikeluarkan. Pendapat yang pertama iaitu menyentuh perempuan. Jadi setiap kali menyentuh perempuan itu, maka batallah wuduk. Tapi ada juga pendapat daripada golongan fiqh menyentuh dengan syahwat. Jadi kalau menyentuh tanpa syahwat tak apa, menyentuh dengan syahwat dikira batal wuduk. Kemudian ada satu pendapat yang ketiga, bukan bermaksud sentuh, ianya bermaksud bersetubuh. Kalau sentuh dengan syahwat pun tak kisah, tapi kalau setubuh barulah terbatal wuduk itu. Jadi dengan satu ayat yang sama, kita boleh tengok kat sini ada 3 huraian pendapat, pandangan yang boleh dikeluarkan dengan satu ayat. Jadi di sini kita cuba untuk faham bahawa lamastumun nisa ini adalah truth. Ianya adalah ayat Quran, ianya daripada Tuhan, tak ada campur tangan Tuhan, tak berubah, ianya kekal, tak ada campur tangan sosial. Namun 3 pendapat bawah ini yang dikeluarkan, ianya adalah sesuatu yang berubah. Kita tengok dia 3 ini lain, dan pendapat ini dikeluarkan atas binaan sosial. Jadi kita kena asingkan yang ayat ini adalah truth, tapi pendapat yang dikeluarkan adalah knowledge. Kalau tak boleh nak bezakan ini, orang selalu anggap knowledge yang dikeluarkan itu adalah truth. Itu yang jadi masalah. Maka golongan yang keluarkan pendapat A, dia kata itu adalah kebenaran. Golongan keluarkan pendapat B, dia orang kata itu adalah kebenaran. Maka A dengan B akan sering bertelingkah dan takkan mendapat penyelesaian langsung. Tadi daripada sudut fiqh, kita try tengok daripada sudut pemahaman ayat daripada surah Al-Hadid ayat 25. Wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas. Ayat ini kalau kita tengok, dan kami telah turunkan besi yang padanya kekuatan bersangatan dan memberi manfaat kepada manusia. Ayat ini kalau kita lihat maksudnya itu, maka pemahaman kepada ayat ini di sekitar ayat ini diturunkan pada zaman Nabi dahulu. Ayat ini hanya dipaham apakah manfaat besi itu.
dan besi itu boleh dijadikan sebagai senjata, perisai, boleh dijadikan pedang, tombak. Ianya adalah manfaat besi itu, menceritakan mengenai senjata lah. Itu yang pertama. Ke zaman pun berlalu, sekitar zaman moden, ayat ini diteliti pula kembali pada perkataan wa anzalna, telah kami turunkan. Bila telah kami turunkan ini, orang sekitar zaman itu mereka pelik mengapa kataan wa anzalna iaitu telah kami turunkan, sedangkan besi kalau kita tengok dalam bumi, ianya berada di dalam perut bumi, bukannya berada di atas. Jadi kenapa katanya telah kami turunkan? Maka pihak pengkaji telah pun menemui bahawasanya sekitar waktu Big Bang teori berlaku, bumi masih dalam bentuk yang tidak sempurna. Besi adalah sesuatu yang di luar daripada bumi dan turun ke bumi. Maka bumi yang dalam bentuk lembek, dia macam agar-agar lagi, dan besi pun jatuh ke bumi, maka proses bumi itu sempurna dan mengeras, maka besi tertinggal di dalam perut bumi. Sebabkan itu kita perlu menggali untuk nak dapatkan besi daripada perut bumi. Di zaman itu kita dah mula fahamlah mengapa Tuhan menggunakan perkataan wa anzalna. Tuhan tidak menggunakan perkataan-perkataan seperti wa akhrajna, iaitu mengeluarkan. Tuhan tidak menggunakan perkataan seperti wa khalaqna, dan kami jadikan, wa ja'alna, dan kami ciptakan. Dia spesifikkan wa anzalna, dan telah kami turunkan. Seperti mana ayat wa anzalna minas sama'i ma'a, telah kami turunkan air. Jadi itu adalah pandangan yang kedua. Pandangan pertama tadi senjata yang kita boleh faham. Yang kedua, kita tahu yang ayat yang sama tapi kita lebih spesifik kepada perkataan wa anzalna, ianya menurunkan, besi itu diturunkan ke bumi. Ini satu sudut yang memberi makna yang berbeza di dalam ayat yang sama. Kemudian kita tengok pula sekitar mungkin 100 tahun yang lalu dalam lingkungan itu, manusia mula memahami konsep fizik yang mana sesuatu yang turun itu mempunyai keupayaan untuk naik balik semula. Seperti mana tadi ayat hujan itu, air itu turun dan air itu dinaikkan balik jadi wap dan kemudian turun balik, proses penguapan hujan. Everything that comes down must go back up. Seperti mana juga kalau kita tengok besi ni, kita beruntung hidup zaman ini, kita tahu yang besi pernah turun dan kita sendiri saksikan besi sekarang dah naik dalam bentuk kapal terbang, roket, drone dan sebagainya. Ini membuktikan satu lagi penemuan. Ketiga-tiga ini memberi pandangan yang berbeza walau dengan ayat yang sama. Dan sekali lagi, ayat ini adalah kebenaran, truth, dan pandangan ini adalah knowledge, iaitu ilmu. Tak perlulah untuk masyarakat bertelagah antara satu sama lain hanya kerana kita tak boleh membezakan kedua-dua ini. Katakanlah satu hari nanti dengan ayat yang sama kita keluarkan satu lagi pandangan keempat. Di saat itu pun satu knowledge yang baru. Kita tidak mempersoalkan ayat Al-Quran tu, tapi kita memberi pandangan mengenai ayat Al-Quran dengan pengetahuan di zaman itu. Seandainya kita tidak dapat membezakan kebenaran dan juga ilmu, kelihatan masyarakat kita akan memegang kepada sesuatu benda dan susah untuk nak mendapat sesi pandang lain. Ambil contoh yang mudah lah, yang mana disebabkan daripada kecil kita duduk hafal sesuatu benda, bila kita dah besar kita tengok ada pandangan lain, kita tak boleh nak terima. Kita ambil Nabi kita sendiri, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin, selalu kita dengar Abdul Muttalib. Adakah ini nama kelahiran dia? Tak. Abdul Muttalib ni, pada mereka yang belajar bahasa Arab, kita faham Abdul tu maksudnya hamba. Kalau kita tengok Abdul lain, nama Muslim yang lain, selalunya ianya dikenakan dengan nama Tuhan, iaitu Abdul, Abdullah, Abdul Hamid, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Jadi ianya terkena dengan nama Tuhan, bermaksud hamba kepada Tuhan. Tapi kalau kita tengok balik nama atuk Nabi, Abdul Muttalib, Muttalib bukanlah nama Tuhan. Muttalib adalah nama orang lain. Di zaman Arab ketika itu, mereka yang dikenakan nama Abdul dan letak nama orang lain bermaksud mereka itu keturunan hamba, ataupun mereka itu hamba kepada nama yang disebut selepas Abdul itu. Jadi adakah kita menghafal secara membuta tulis selama ini, kita mengakui bahawa atuk Nabi adalah hamba? Dan apakah nama kelahiran atuk Nabi ini? Nama kelahirannya adalah Syaibah. Tapi disebabkan masyarakat sudah menghafal sejak dahulu kala, maka kita tak tahu kewujudan nama kelahiran atuk Nabi. Dan kita dah terbiasa dengan panggilan, sedangkan nama panggilan itu adalah diberikan oleh orang Arab terhadap atuk Nabi. Dan kita tak tahu pun kewujudan nama Syaibah itu sendiri. Sedangkan rata-rata mereka yang mungkin terlibat dalam pengurusan haji ataupun pergi umrah, ataupun mereka yang jejakkan kaki ke tanah haram, mereka tahu bahawa wujud satu bani
Bani Syaibah yang memegang kunci Kaabah. Daripada mana mereka dapat nama Bani Syaibah ni? Daripada atuk Nabi, iaitu Syaibah. Kenapa atuk Nabi yang Syaibah ni dipanggil sebagai Abdul Muttalib? Waktu Syaibah ni remaja, dia ikut pakcik dia ajak dia pergi ke Mekah. Maka pakciknya yang bernama Muttalib ni bawalah Syaibah ini ke Mekah. Sesampainya di sana, mereka menganggapkan yang Syaibah ini adalah hamba kepada Muttalib. Di saat itu mereka dah mula menggelarkan sebagai Abdul Muttalib, sedangkan namanya adalah Syaibah. Struktur panggilan itu untuk hamba. Bahkan saya sendiri pun mengikut daripada kecil lagi. Tapi patutnya kita boleh menerima ataupun adapt dengan ilmu baru. Kalau tak boleh nak membezakan antara ilmu dan juga kebenaran, maka kita tak boleh nak terima sesuatu yang baru. Kita akan tetap kekal dengan pun ilmu yang lama kerana kita merasakan ianya adalah sesuatu yang benar. Contoh seterusnya, kita selalu dengar mengenai Nabi Muhammad adalah seorang yang buta huruf ataupun illiterate, tak boleh membaca. Jadi ke dalam bahasa Arab ianya digelar sebagai ummi. Kalau kita tengok, dia sebenarnya membawa dua maksud. Yang pertama adalah seorang yang buta huruf. Maksud yang kedua adalah mereka yang tak didedahkan dengan kitab yang terdahulu, kitab yang lama. Rata-rata masyarakat lebih cenderung kepada buta huruf. Satu-satunya hujah yang mengatakan yang Nabi ini sebenarnya buta huruf adalah disebabkan ketika Jibril meminta untuk Muhammad baca di Gua Hira, turunnya wahyu, ya Iqra, Nabi tak dapat nak baca ketika itu. Maka dengan sokongan hujah ini, sebilangan daripada kita beranggapan bahawa Nabi Muhammad seorang yang buta huruf. Tapi kalau kita cuba tengok daripada satu sudut pula, ada kemungkinan yang Nabi Muhammad adalah seorang yang tak buta huruf. Dia seorang yang tak didedahkan dengan kitab lama. Ini kerana kita terdapat beberapa peristiwa, insiden yang kita boleh ceritakan, seperti mana Nabi Muhammad pernah menegur sahabat mengasingkan antara hadis dan juga Quran. Seandainya tak boleh membaca, macam mana dia dapat membezakan yang ni adalah hadis, yang ni adalah ayat Quran? Kedua, di saat Jibril datang kepada Nabi Muhammad tu, kalau kita cuba gambarkan, bukanlah dia tak boleh baca, dia lebih kepada terkejut, ketakutan. Cuba kita bayangkan kita sendiri didatangi oleh satu makhluk yang kita tak pernah tengok, kita tak pernah jumpa, tiba-tiba meminta kita untuk baca. Adakah masa itu kita boleh baca dengan lancar, ataupun kita tersangkut sebabkan kita terpesona, terkejut dan sebagainya? Dan ketakutan ini kelangsungan lagi. Buktinya dia turun pada Jabal Nur, dia terus berlari balik ke rumah dan Khadijah terus selimutkan dia menggigil dalam keadaan ketakutan. Poin yang ketiga, Khadijah punya bisnes adalah satu bisnes yang boleh dikatakan besar, megah lah, memerlukan beberapa perkara yang penting macam inventory, hutang, jualan, belian dan pelbagai lagi benda yang lain. Adalah tidak munasabah untuk Khadijah mengambil Muhammad seorang yang buta huruf untuk bekerja dengan dia, yang melibatkan banyak catatan-catatan penting di dalam perniagaan. Jadi mereka yang rasa cenderung kepada Nabi buta huruf, saya katakan silakan. Mereka yang rasa untuk lebih memberi makna, merujuk kepada perkataan ummi itu sendiri. Ini saya yakin anda semua adalah bermazhab Syafi'i. Adakah Syafi'i seorang yang menganggap ilmu itu kebenaran? Adakah Imam Syafi'i menganggap fatwanya benar, kebenaran, terus dan tak berubah? Mari kita lihat. Ketika beliau di Baghdad menulis beberapa fatwa yang digelarkan Qaul Al-Qadim. Ketika selepas itu beliau pun bermusafir daripada Baghdad ke Kairo, Mesir. Di sana Imam Syafi'i sendiri melihat orang di sana lain, cuaca lain, makanannya lain, udaranya lain, maka semua benda lain. Di saat itu Imam Syafi'i sendiri pun menulis fatwa berlainan daripada fatwa yang pertama. Dia keluarkan Qaul Al-Jadid dengan gaya hidupnya yang kita kenal pasti ini, di dua lokasi yang berbeza mengeluarkan dua fatwa yang berbeza, menjelaskan bahawa Imam Syafi'i sendiri mengiktiraf yang fatwanya itu adalah ilmu, bukannya kebenaran. Ianya boleh berubah. Itu baru saja perubahan lokasi daripada tempat A ke tempat B. Katakanlah Imam Syafi'i berpindah pula ke tempat lain, dia menjelajah mungkin ke Eropah. Di saat itu adakah dia akan kekalkan fatwa ataupun akan ada lagi fatwa yang baru? Berkemungkinan besar akan ada lagi fatwa yang baru, dan itu adalah mengenai tempat. Kalau kita tengok daripada kerangka masa pula, seandainya fatwa yang dikeluarkan sewaktu ketika itu dan ianya cerita Doraemon tu betul, mereka berjaya hasilkan alat travel ikut masa. Kita bawa Syafi'i daripada zaman dahulu
bawa ke zaman sekarang ikut masa-masa. Di saat itu adakah fatwanya akan sama ataupun lain? Mungkin ke arah fatwa yang berlainan, sebab kita faham yang Syafi'i menganggap fatwanya adalah ilmu. Baik, kita tengok balik kepada mazhab mengeluarkan fatwa bahawasanya muzik itu haram. Jadi seandainya kita mengekalkan fatwa dahulu itu sebagai kebenaran, makna tak boleh dengar muzik pada hari ini. Seandainya kita melihat hujah itu adalah sebagai satu bentuk ilmu, maka kita lebih terbuka untuk sebarang perubahan daripada kebenaran, iaitu truth. Sebagai contoh, kita ambil Al-Quran. Sebagai manusia, kita boleh lihat daripada mungkin kanta sains, kita boleh keluarkan ilmu sains itu sendiri daripada Al-Quran. Kita ingin tahu mengenai sejarah, kita boleh keluarkan ilmu sejarah. Juga ilmu lain seperti fiqh, falsafah, moral, language, medicine, education dan lain-lain. Tetapi kelihatan mereka daripada golongan fiqh, mereka seolah-olah tidak menerima yang itu adalah ilmu. Mereka menganggap segala yang dipelopor oleh mereka adalah kebenaran. Golongan ini seolah-olah mengikut pandangan Cartesian, iaitu ilmu adalah kebenaran. Apabila ini berlaku, mereka menganggap bahawa ilmu mereka adalah lebih superior berbanding dengan ilmu di lapangan-lapangan lain. Kalau kita faham bahawa setiap daripada pandangan ini adalah ilmu, maka kuranglah pergeseran dan pertelagahan, pergaduhan di antara kita. Seperti dalam video lepas, kita cuba untuk ketahui bagaimana untuk mengelakkan kita daripada dihegemoni, atau bagaimana untuk mengetahui hegemoni itu berlaku adalah dengan kita kena identify the differences truth and knowledge. So untuk hari ini kita dah tengok 3 ciri truth dan juga 3 ciri knowledge. Bila seseorang itu datang berbahas dengan kita boleh tengok yang dia bawa itu sebenarnya adalah knowledge ataupun truth. Dan jika mereka tidak dapat membezakan dua ini, anda berbahaslah macam mana pun, berapa lama sekalipun dengan mereka, mereka akan still tak boleh terima apa yang anda cakap. Contoh, seorang yang taksub dengan satu parti, dia telah dihegemoni oleh parti itu, maka dia melihat pandangan daripada parti itu adalah kebenaran. Cara yang paling mudah untuk identify bahawa mereka ini taksub ataupun mereka ini dihegemoni, cuba anda minta senaraikan kelemahan parti A. Di saat itu dia tak boleh nak senaraikan, sebabkan dia tengok selama ini apa yang diungkapkan itu adalah kebenaran. Sama juga dengan yang taksub dengan seorang tok guru, nak tanya apakah kelemahan tok guru tu, dia tak boleh nak ungkapkan, sebab selama ni dia anggap semua yang keluar pada mulut tok guru tu adalah kebenaran. Sebagai rumusan, in conclusion, seandainya anda gagal untuk membezakan kebenaran dan juga ilmu, truth dengan knowledge, anda cenderung ke arah Cartesian, anda juga adalah seorang yang cenderung untuk dihegemoni ataupun mudah dihegemoni oleh orang lain. Itu saja, bye.